Selamat sejahtera, saya Cik Kuli dan akan mengajar dalam subjek reka bentuk dan teknologi untuk tingkatan 2. Okay. Untuk bab 1 ini, kita tengok yang pertama. Okay, ini soalannya. Okay, untuk topik pertama ni adalah penyelesaian masalah secara inventif. Baik, dalam kehidupan kita memang ada banyak masalah. Tapi kita perlu fikirkan dan kumpulkan maklumat untuk selesaikan masalah secara inovatif dan kreatif. Baik, inventif adalah satu penemuan baru. Bagaimana nak bezakan inventif dengan inovatif? Ya, baik. Inventif adalah benda yang baru. Contohnya, TV adalah betul-betul barang elektronik yang baru, yang dulunya tak pernah wujud. Kalau bandingkan dengan telefon bimbit itulah jadikan sebagai inovatif. Bahan yang ditambah baikkan, sudah ditambah baikkan. Okey. Baik, kita tengok lagi buku teks yang seterusnya. Untuk contoh ini adalah kerusi dikongsikan untuk 2 orang. Okay. Satu orang yang tinggi dan satu orang yang lebih rendah, ketinggiannya lebih rendah. Jadi, dua-dua kerusi ini untuk kedua-dua orang ini, mana satu yang ada masalah? Orang tinggi ini tak ada masalah. Orang yang lebih rendah ini mungkin ada masalah. Mana satu ya? Okey, cuba kita fikir balik ya. Okay. Kalau cuba kita tengok duduk dalam kerusi untuk belajar sekolah menengah dan juga belajar sekolah rendah. Memang kita akan rasa kerusi sekolah rendah adalah sesuai untuk belajar sekolah rendah saja, murid untuk sekolah rendah. Kalau minta belajar sekolah menengah, duduk kerusi sekolah rendah, adakah kamu rasa belajar sekolah menengah itu rasa selesa ke tidak? Okay. Kaki dia akan berpanjang, memang dah rasa macam lain lah, tidak selesa. Okay. Baik, kita tengok yang pertama ni, pengepastian masalah. Apa yang kita akan belajar ni? Bukan inventif dan inventif. Okay. Kita tengok contoh pertama ni. Okay. Masa nak cincang ikan, ni ada masalah. Pisau akan tumpul selepas dah mensiang ikan. Okay. Pisau itu diasap menjadi tajam. Jadi masalah itu dapat diselesaikan dengan tanpa kesan sampingan. Okay. Maksudnya, bila kita guna sesuatu barang, semakin lama sekejap ada masalah tumbuh. Lepas tu kita buat satu kerja untuk selesaikan masalahnya, cuba kita betulkannya, dia akan jadi tak ada masalah. Bagi satu contoh yang lain, okay. Ini adalah lampu suluh. Lampu suluh. Kalau kita dah lama guna, lepas tu tekan saja, lampu suluh itu tidak menyala. Apa yang kita perlu buat? Okay. Pastinya kita akan tukar bateri yang ada, lepas tu ambil bateri yang baru ataupun mentol lah. Sama ada kita tukar mentol ataupun kita pasang ada dua keadaan, tukar mentol ataupun tukar mentol baru, bateri dia. Okay. Lepas tu kita boleh tengok lampu sudah menyala. Maksudnya masalah sudah diselesaikan. Okay. Ini sudah jadi masalah bukan inventif. Untuk contoh yang seterusnya, untuk penutup palang kuih ini, menyebabkan biskut itu lemau. Bagaimana nak bagi contohnya? Okay. Saya pun ada contoh juga. Contoh ni biskut. Biskut ini yang untuk penutup ini, dia memang kedap udara, tapi susah nak tutup. Perlu kuat untuk tekan. Okay. Manakala perlu satu lagi untuk balang ini kena buka. Okay. Kadang-kadang kalau balang ini terlalu besar, dia akan susah nak buka dan pusing untuk kanak-kanak. Kalau bagi dewasa, mungkin tak ada masalah. Okay.
Kalau terlalu ketat ataupun kalau ini sudah rosak, tentunya barang ini pun tak boleh guna sudah. Okay. Ini adalah masalah inventif. Sudah cuba satu masalah, dah selesaikan, tetapi masih ada satu masalah. Okay. Baik, inilah definisinya untuk mengenal pasti masalah bukan inventif dan inventif. Ini adalah contohnya. Okay. Kita ada situasi setiap hari, ada macam-macam cabaran, keputusan dan pengalaman baru. Kita dah ada pengalaman bila dah cuba berbagai teknik ataupun cara untuk selesaikan masalah, baru kita fikir, saya pernah buat macam ni untuk selesaikan masalah. Okay? Dan inilah contohnya. Masalah bukan inventif. Alatan tidak berfungsi dengan baik. Masalah bila kita dah tahu, kita buat proses penambahbaikan alatan. Kemudian alatan dia dapat digunakan semula, tak ada kesan sampingan. Okay, inilah dia. Tukar bateri. Mungkin ini masalahnya lampu solo tidak nyala. Okay, sebab bateri dah habis. Yang kedua, kita tukarkan mentor. Mungkin ini adalah lampu solo ni mentornya tidak bernyala. Okay, ada dua cara. Kita pilih mana-mana satu. Ataupun dua-dua ni kita tukar untuk mengenal pasti masalah ni dapat diselesaikan. Okay. Yang ni contoh dalam buku teks ada mengatakan meja ni tidak menambung berat beban, lepas tu tak tukar kaki besi, tapi meja ni terlalu berat, tak mampu nak angkat. Lepas tu perlu tenaga yang lebih banyak. Sampai 4 orang baru boleh angkatkan meja. Okay. Ini adalah catat alih. Yang mula kita kena mengenal pasti masalah. Yang kedua, senaraikan pilihan untuk selesaikan masalah. Okay. Contoh ini, kita senaraikan dua masalah. Pilihannya, tukar bateri ataupun tukar mentor. Kita buat pilihan. Lepas tu kita cuba laksanakan pilihan itu, kita menilai sama ada masalah itu dapat berjaya diselesaikan tidak. Kalau tak berjaya, lampu nyala. Okey. Baik, inilah rumusan dia. Kita tengok. Secara ringkasnya, inilah nota untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Ada soalan? Ingat ya, masalah bukan inventif dan juga inventif ini. Untuk yang senang nak ingat, masalah bukan inventif. Ada 3 huruf untuk buat singkatan. Kalau ada 3 huruf, maksudnya dia tak ada masalah, tak ada kesan sampingan lagi. Manakala untuk masalah inventif, MI saja, 2 huruf saja, okey, dia masih kurang satu. Jadi masalah ni sentiasa ulang saja. Masih ada masalah lagi nak timbul. Jadi kita perlu fikirkan untuk selesaikan masalah yang lebih banyak. Okay, jelas kan? Okey, sekian. Terima kasih.